Okey, kita sambung. Tadi Ustaz tak perasan sebab video ni dia 15 minit sahaja maksimum. Okey. Tadi kita dah habis berkenaan dengan makmum berniat ikut imam. Kita pergi yang kedua, syarat solat berjemaah, iaitu makmum mengetahui pergerakan imam. Okey. Walaupun dia seorang yang buta, dia tahu bagaimana pergerakan imam selepas tu. Dan dia jelas. Sebab tu, imam ni nak tak nak, suara dia kena kuat. Okey. Biasanya bila orang jadi imam ni, suara dia akan dengar sampai belakang. Sebab apa? Sebab tak ada suara yang bising untuk mengganggu imam. Okey. Dan hari ni kita pun guna mikrofon. Okey, kalau orang pekak macam mana? Orang pekak sekarang ni kan dah ada earphone untuk dengar dengan jelas. Okey, paling kurang makmum kena tahu pergerakan imam tu macam mana. Imam rokok, sebab apa kena tahu? Sebab bila imam rokok, dia pun nak rokok. Imam sujud, dia pun nak sujud. Imam tahiyat akhir, dia pun nak tahiyat akhir. Okey. Memahami pergerakan dan juga mengetahui pergerakan. Okey, yang ketiga. Kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Okey, nanti saya akan sebut bagaimana kedudukan imam dan juga kedudukan makmum. Yang ni penting untuk kamu belajar, untuk kamu faham kedudukan tersebut. Okey. Tapi untuk kamu lebih jelas, makmum dia tak akan duduk di depan imam. Dan makmum tidak akan duduk di satu saf dengan imam. Okey, dia nak tak nak dia akan duduk di belakang imam. Yang keempat, pergerakan mengikut semua rukun fi'li imam sesudah sempurna pergerakan imam. Okey, apa itu rukun fi'li? Tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan rukun qauli. Rukun fi'li ini adalah rukun yang melibatkan sesuatu pergerakan. Okey. Mereka kata bila contoh dia rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Okey, iaitu itu adalah semua perbuatan yang melibatkan pergerakan ataupun perbuatan. Okey. Maksud dia bila kita solat berjemaah, selepas imam sujud, masa imam sujud, kita pun ikut imam sujud. Sebab apa? Sebab kita nak tak nak, kita tak boleh untuk kita mendahului imam. Contoh, imam sujud. Kita nak duduk antara dua sujud, kita bangun awal daripada imam. Tak boleh. Okay. Ataupun kita nak ikut kepala kita sendiri, kita nak ikut imam rokok, kita terus bangun. Ataupun kita terus bagi salam. Last sekali bagi salam dan sebagainya. Tak boleh. Itu tak dikira sebab kita ikut imam. Kalau tersilap tu biasa. Contoh kalau tersilap, kamu tak dengar suara imam, kamu bangun awal daripada imam. Yang tu dimaafkan. Tak ada masalah. Okay. Yang terakhir, jarak di antara saf terakhir dalam masjid dengan saf di luar masjid tidak melebihi 150 meter. Kebiasaan kalau kamu perasan, ada, kita ambil contoh solat Jumaat lah. Solat berjemaah di hari Jumaat. Okay. Kamu solat berjemaah di hari Jumaat. Masjid kecil. Okay. Tak muat. Orang lain yang berada di luar masjid tak muat nak masuk. Jadinya, masih lagi boleh untuk solat berjemaah. Dan solat berjemaah ni tidak tertakluk kepada hanya berada dalam masjid saja ataupun hanya di satu tempat saja. Okay. Dia boleh saf yang terakhir. Contoh, kalau ada 5 saf, saf yang last kali itu duduk. Orang yang berada di luar dibuat saf baru, tidak melebihi 150 meter. Dibolehkan. Sebab tu kalau kamu pergi, mungkin ada antara kamu ni ada pergi ke Masjidil Haram. Sampai dekat kedai-kedai tu ada lagi orang duduk, ikut solat berjemaah dengan imam yang berada di masjid. Sebab apa? Sebab dia tidak melebihi 150 meter daripada saf yang terakhir tadi tu. Okay. Next. Kita masuk kepada masbuk dan juga muwafiq. Mudah je. Masbuk,
muafiq, kamu kena bezakan antara muafiq dan juga kamu kena bezakan antara dengan masbuk. Yang pertama, sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum rukuk pada rakaat yang pertama. Okey. Masuk untuk muafiq, iaitu dia sempat baca surah Al-Fatihah habis bersama-sama dengan imam sebelum rukuk pada rakaat yang pertama. Sebelum dia rukuk mengikut imam pada rakaat pertama. Yang kedua, hendaklah menyempurnakan rakaat bersama dengan imam. Dia tak ada dah kena tambah rakaat baru dan sebagainya. Dia ikut je rakaat dengan imam. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai makmum muwafiq. Untuk masbuk, yang pertama, makmum yang tidak sempat baca surah Al-Fatihah dengan sempurna sebelum imam rukuk pada rakaat yang pertama. Contoh, Danish jadi imam. Aiman dia masuk daripada surau, dia masuk daripada luar surau tu, dia nak kejar untuk jadi makmum. Danish dia habis sahaja surah lazim. Dia terus rukuk pada rakaat yang pertama. Aiman tadi tu, dia tidak sempat untuk baca surah Al-Fatihah. Okey. Lepas tu baru dia ikut imam dia rukuk. Dia dikira sebagai makmum masbuk. Tapi dia kena tambah rakaat ke tak? Tak perlu tambah. Sebab apa? Nanti kita akan masuk kepada poin yang kedua. Sebab Aiman tadi dia sempat untuk rukuk bersama dengan imam. Jadi dia tak kena untuk tambah rakaat. Sebab apa? Rakaat yang pertama tu masih dikira, dia diterima. Dia dikira sebagai rakaat yang pertama untuk dia, untuk Aiman. Okey. Jadi tak nak bila tak sempat baca Al-Fatihah, dia terus rukuk bersama imam, dia dikira sebagai masbuk. Okay. Yang kedua, jika sempat rukuk berserta tamakninah bersama-sama imam pada rakaat yang pertama, makmum mendapat rakaat tersebut. Tadi saya sebut, Aiman tadi dia sempat rakaat pertama, rukuk yang pertama dengan imam, rakaat tu dia dikira, diterima. Okey. Sebab apa dia dapat rakaat tersebut. Kalau tak sempat, contoh, Danish jadi imam, Danish rukuk, Aiman masuk, Danish bangun, Aiman tak sempat rukuk bersama dengan imam, rakaat tu Aiman kena tambah untuk sempurnakan solat. Kalau 4 rakaat, tambahlah. Kalau contoh rakaat yang pertama dah hilang dah, tambahlah 1 rakaat. Kalau rukuk yang kedua tak sempat juga, tambah 2 rakaat. Okey? Kena tambah seperti biasa. Bila kita tambah? Okey? Yang ketiga. Kita tengok yang ketiga, mesti sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas salam imam yang pertama. Imam bagi salam, terus bangun, sambung rakaat yang kamu tertinggal tadi itu. Okay, itu antara perbezaan di antara muwafiq ataupun makmum muwafiq dan juga makmum masbuk. Okey. Kita akan masuk sedikit berkenaan dengan kedudukan imam dan juga makmum. Okey. Kita ada beberapa minit sahaja lagi. InsyaAllah. Okey. Kedudukan imam dan juga makmum. Kamu tengok buku teks muka surat 92. Imam yang pertama. Imam dan seorang makmum yang sama jantina. Okay, imam dan juga seorang makmum yang sama jantina. Imam, makmum kena duduk di sebelah kanan imam. Tumit makmum tu dia agak belakang sedikit daripada imam. Okay. Tu untuk 2 orang. Solat 2 orang. Imam dan juga seorang makmum. Seorang imam dan juga seorang makmum. Yang kedua, sekumpulan makmum lelaki sahaja. Okay. Macam biasa yang kamu buat dalam surau. Seorang imam, ada belakang makmum. Kan? Yang kamu dah belajar sebelum ni. Dan kamu dah praktikkan di surau. Ada seorang imam, dan juga di belakang tu ada makmum. Ikutlah berapa orang pun, tapi duduk belakang. Okay. Yang ketiga, imam perempuan dan 2 makmum perempuan. Okay. Yang ni berbeza sedikit. Apabila imam tu perempuan dan ada 2 makmum perempuan. Dia macam jet. Ustaz mudah nak sebut, nak bagi gambaran kepada kamu. Ada 2 sayap. Mudah. Okay. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Okay. Tumit kena agak belakang daripada imam. Seperti mana tumit yang solat 2 orang tadi tu. Okay. Kena agak belakang. Okay. Kalau lelaki,
Seorang imam lelaki dan dua orang makmum lelaki, kena macam mana? Yang tu kena ikut poin nombor 2 tadi tu. Kena duduk belakang. Tak perlu duduk di kiri dan kanan. Okay. Imam dan makmum berbeza jantina. Sama juga dengan yang kedua. Kamu boleh tengok je kedudukan tu. Kalau imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Okay. Contoh, Aisyah jadi imam. Khadijah dengan Jenab duduk jadi makmum. 2 orang. Tiba-tiba datang seorang lagi, Alia nak masuk. Okay. Alia duduk kat mana? Alia duduk di sebelah kanan. Untuk memberatkan di bahagian kanan. Kamu tengok. Di poin nombor 5 ni. Okay. Imam. Khadijah. Zainab. Tiba-tiba Alia masuk. Okay. Alia duduk sini. Kalau anda kata tiba-tiba Fatimah pula masuk nak jadi makmum. Dia kena duduk sini pula. Di sebelah kiri. Okay. Dan begitulah seterusnya. Okay. Nombor 6. Ustaz nak laju-laju sikit insyaAllah. Sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Lelaki, imam. Ada dan 2 ataupun 3 orang. Lebih pun boleh. Dan seorang makmum perempuan. Okay. Perempuan seorang makmum ni tak boleh duduk di sebelah. Ni. Dia kena duduk belakang. Dan yang ketujuh. Seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Ada seorang makmum lelaki dan juga sekumpulan. Okay. Makmum lelaki. Dia kedudukan dia. Macam ni. Duduk di belakang imam. Tumit dia. Okay. Makmum perempuan semua duduk belakang. Dan terakhir yang kamu dah praktis sebelum ni. Di surau. Yang mana. Seorang imam dan juga sekumpulan makmum yang bercampur jantina. Kedudukan tu kena asingkan antara lelaki dan perempuan. Itu adalah kedudukan-kedudukan yang kamu kena fahami dan juga Ustaz harap kamu boleh amalkan dalam kehidupan kamu. Untuk ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam, Ustaz nak kamu baca sendiri. Apa ciri-ciri kamu tengok dalam muka surat 91. Yang ni kamu faham sahaja. Okay. Anda katalah kalau terdapat 2 atau lebih ahli jamaah yang mencukupi syarat-syarat imam. Dia cukuplah kedua-dua ni. Tiga-tiga ni syarat-syarat imam. Okay. Contoh Ali dengan Danish. Ataupun Ali dengan Umar. Okay. Dia cukup tiga-tiga syarat ni. Siapa jadi imam? Okay. So, dah cukup dah tiga-tiga. Hang berebut, hang bergaduh dan sebagainya. Hang buatlah ikut turutan ni. Okay. Dia pemimpin. Siapa pemimpin antara 2 orang tu? Okay. Pilih dia. Kalau tak ada pemimpin. Okay. Siapa imam yang dilantik oleh pemerintah? Dan sehinggalah yang terakhir siapa yang telah berkahwin dan juga siapa yang lebih tua. Okey. Boleh jelas? InsyaAllah Ustaz harap kamu dapat jelas apa yang kamu dapat belajar hari ini. Moga-moga ia yang terbaik. Dan Ustaz minta maaf banyak-banyak. Andai kata kekurangan yang ada pada diri Ustaz. Ustaz harap kamu dapat manfaat daripada rakaman video ni. Moga-moga itu sahaja yang terbaik untuk kamu. Moga-moga itu antara salah satu yang terbaik untuk kamu. Dan kamu dapat manfaat yang ada insyaAllah. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.